Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man ittaba'ahu wa man walah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Innal khairal kitabu kitabullah wa khairul huda hadun nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, barisan kepimpinan dan pengurusan masjid yang diketuai oleh Yang Mulia Datuk Pengerusi, Timbalan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa, khususnya pada pegawai-pegawai masjid, para muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah sekalian. Marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpahan kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita. Lebih-lebih lagi nikmat yang diberikan itu kita dapat pergunakan untuk mendatangkan manfaat juga kepada diri kita kembali. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan, dan semua nikmat-nikmat tersebut merupakan satu anugerah Allah kepada hambanya dengan bertujuan untuk hambanya memperuntukkan bagi mengabdikan diri kepadanya. Itu Allah Ta'ala menyebut dalam wal-as innal insa yang kita baca selalu itu, yaitu kalangan mereka yang selamat, yang tidak rugi ialah mereka yang memperuntukkan masa dengan sebaik-baiknya, sama ada bersifat individu dengan Allah Ta'ala, hablum minallah, ataupun juga dengan manusia yang lain yang dinamakan amal soleh, yaitu hablum minan nas. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang memperolehi manfaat di atas nikmat yang diberikan. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah menjalankan tanggungjawabnya dengan menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah kenabian, memberitahu kepada umat manusia bahawa agama yang terbaik adalah agama Islam. Walaupun kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi pelbagai-bagai rintangan dan cabaran sehingga menumpahkan darah, air mata dan keringat, tetapi alhamdulillah berkat perjuangan baginda, Islam akhirnya menjadi anutan sebahagian besar penduduk bumi ini, dan termasuklah cahaya Islam itu sampai kepada kita. Jadi nikmat itu tak harus kita sia-siakan, kerana kita ini seolah-olah telah Allah pilih untuk masuk ke dalam syurga dengan agama Islam. Allah telah menanya, Allah memang nak bagi syurga kat kita dengan agama Islam ini. Sedangkan ada mereka yang di luar sana yang masih lagi memegang kepercayaan yang batil. Sekiranya Allah izinkan, mungkin mereka convert kepada Islam. Jika tidak, maka kadang-kadang kita pun rasa sedih, rasa macam simpati dengan nasib mereka yang masih merasakan agama mereka adalah agama yang benar, sedangkan Islam itu agama yang betul, yang patut, yang diredai, yang diterima. Ini bukan hanya kerana Allah Ta'ala yang mengatakan demikian, tetapi jika kita buat comparative religion, perbandingan agama, jika kita buat penilaian semula dari sudut perjalanan agama ini, kita akan dapati agama Islam adalah yang terbaik. Sebab agama Islam ini dia ada solusi, ada jalan keluar kepada semua masalah. Ada agama yang tidak ada jalan keluar, ada yang agama yang tidak berpegang kepada agama jika ada masalah. Jika nak cari jalan keluar, jangan pegang pada agama. Kalau pegang pada agama, dia kata menyusahkan.
Ada agama yang langsung dia tutup jalan keluar. Jadi maknanya saya kata tadi, kita bercakap agama Islam ini benar bukan semata-mata kerana Allah Ta'ala mengatakan ianya benar, inna dina indallahil Islam. Kerana itu di sudut pandangan kita, pandangan orang lain belum tentu. Tetapi jika kita duduk membicarakan secara akal, secara logik pun, kita akan dapati agama inilah agama yang benar. Kerana dia dicipta, diturunkan berdasar fitrah, mana berdasarkan kehendak, kemampuan, kelemahan dan keistimewaan manusia. Dia tidak dibebankan kita dengan satu benda yang bukan di luar kemampuan kita. Dia juga tidak menyuruh kita membuat sesuatu yang di luar kehendak kita. Dan dia juga tidak mentaklifkan, yani agama tidak mentaklifkan kepada kita sekiranya kita buat itu atas paksaan ataupun atas perkara atas kelupaan dan kealpaan diri kita. Ini fitrah. Kerana manusia mesti ada kesilapan, kan? Qala kullu ibnu Adam zambun. Setiap anak Adam itu berdosa. Wa khairu zambun at-taibun, dan sebaik-baik berdosa itu adalah orang yang bertaubat. Baik itu Allah Ta'ala membuka pintu taubat kepada anak Adam, manusia, supaya manusia merasakan bahawa sebesar-besar mana pun kesalahan dia, Allah Ta'ala masih menerima taubat dia. Jadi inilah yang saya katakan, beruntungnya kita berada dalam agama Islam, seolah-olah memang kita dihadirkan untuk masuk dalam syurga. Jadi amat rugi dan malanglah orang yang telah diberikan syurga, tiba-tiba dia lari pergi ke neraka. Dah diberi kenikmatan untuk memperolehi kenikmatan syurga, dia lari pergi ke neraka, iaitu meninggalkan agama Islam, ataupun dia duduk dalam agama Islam tapi dia tak jalankan amal-amal Islam. Jadi rugilah seseorang itu. Jadi kalau secara jasadnya kita kata seolah orang dah offer tawaran yang menarik, dia pergi cari tawaran yang lain, dan tawaran itu pula menyusahkan dia bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita terus berada dalam agama yang benar ini, dan janganlah digadaikan akidah kita walaupun dalam apa jua keadaan, lebih-lebih lagi berada di zaman akhir dunia ini, kan? Di zaman akhir dunia ini, kalau kita ikuti perkembangan semasa, memang agak menakutkanlah apa yang akan terjadi kepada dunia ini, terutama peperangan di Palestin, Ukraine dan Rusia. Lepas tu solar storm pula yang akan menghentam bumi. Kalau kita ikuti perkembangan ni tuan-tuan, sesekali rasa macam seronok kena hentam Israel tu, kan? Tapi teringatkan anak cucu kita, susah hati pula. Allah, anak budak mengaji lagi, kerja pun tak ada lagi. Jadi macam-macam lah. Tapi itulah hakikat perjalanan ataupun jadual yang Allah telah sediakan untuk dunia ini. Apapun, mudah-mudahan kita bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan, terutamanya dengan takwa dan iman kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung dalam pengajian kita dalam kitab kita, iaitu Terhumban ke Kawah Neraka, dan kita sudah berada di penghujung muka surat. Nak habislah kitab ni, nanti kita cadangkan kitab yang baru, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumi fi umuri darin insyaallah minal aminin. Baik, kata pengarang kita, lihatlah persekitaran kita. Ada yang menangis disebabkan putus cinta, ada pula yang menangis kerana merasakan dunia yang terlalu asing dan tidak berlaku adil terhadapnya. Betul lah, hari ini kita tengok di keliling kita, ada orang yang masih alpa dengan dunia dia. Kadang-kadang kita tak tahulah, kita orang jenis kita rasa pelik. Kenapa lah manusia ni tak pernah mengambil iktibar terhadap apa yang berlaku. Dulu kita kena Covid, kan, 2 tahun tak boleh keluar rumah. Ingat pakai insaf belakang lah, masjid penuh, kan? Rupa-rupanya konsert lagi penuh. Kan? Maknanya kita tak ambil iktibar. Kadang-kadang kita tengok orang pelik. Tapi itulah manusia, kan? Kita tengok pun pelik di keliling kita. Sebab tu hari ini tuan-tuan, saya suka sebut, kita ni kena jadi orang yang terpencil, orang yang kecil, kelompok yang kecil. Kerana kelompok yang kecil inilah yang berjaya. Tapi kelompok yang kecil ini dianggap sebagai ahli pembangkang, kan?
Kalau kita bersembang, bercakap tentang agama, tentang akhirat sikit, dianggap sebagai kita ni tak anti kemajuan. Macam kita contohlah hari ni tuan-tuan kan, ketika dunia semua bersama Israel, pemimpin kebanyakan bersama Israel, rakyat je yang duk bersama Palestin. Maksud saya dunia lah. Semua boleh katakan tak berani buat apa kat Israel tu, sebab abang besar dia iaitu Amerika duk tunggu. Tapi Gaza adalah kelompok kecil yang berani menentang. Walaupun Palestin sendiri satu negara yang agak besar, tapi Palestin sendiri pun tak boleh kata apa, si Mahmud Abbas tu kan. Tapi Gaza adalah kelompok kecil yang menentang Israel, menentang Yahudi. Jadi tengok secara mata kasar, seolah-olah macam menentang arus, kerana lawan dengan satu kuasa yang besar kan. Jadi kita anggap macam buat apalah duk pertahan dengan Palestin. Lepas tu orang cadang macam-macam, pindah pergi Tanjung Sinai lah, pindah pergi Mesir lah, lari ke selatan lah, macam-macam cadangan. Kenapa dianggap sebagai orang yang melawan itu macam sia-sia? Tapi di sudut agama, di sudut Allah Ta'ala, mereka adalah kelompok terkecil yang akan berjaya. Tuan-tuan ingat dalam surah Al-Waqi'ah Allah kata apa? Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. 1/3 daripada orang yang terdahulu akan masuk ke dalam syurga. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja kan. Sampai dekat ayat tu Allah kata sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Allah kata sebahagian kecil daripada umat terkemudian. Maknanya hari ni kalau kita tengok persekitaran kita, memang tak bagi kata orang, tapi kita kena jadi orang yang agak terpencil sikit, supaya yang kecil inilah yang dijanjikan oleh Allah akan syurga. Maknanya jangan tengok arus masa, karena kalau tengok arus masa ini macam saya kata tadi, ramai negara-negara mencadangkan kepada Gaza untuk berpindah ke luar daripada Palestin, disediakan tempat. Bahkan satu negara di Afrika mana tu offer negara untuk Palestin kan. Jadi maknanya yang kecil inilah yang akan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Dalam kitab Dr. Syarah Al-Qudu, petunjuk Nabawi bagi hati, dikatakan bahawa ada kelompok yang kecil di dunia ini tapi akan menjadi kelompok yang paling beruntung di negeri akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cerita di sini bahawa kita jadilah kelompok yang kecil itu, yang benar-benar mempertahankan akidah, mempertahankan iman, menjalankan kehidupan berdasarkan kehendak agama, walaupun kita tengok persekitaran kita ni macam-macam jenis. Janganlah kita terpengaruh dengan tergoda dengan pemikiran, dengan percakapan. Karena akhir zaman ini Nabi dah pernah sebut, ada orang yang bercakap dia pandai, mengaji dia sedap, tapi suara mereka tak melepasi halkum mereka. Keluarnya mereka daripada Islam seperti mana keluarnya anak panah. Nabi kata kan, akhir zaman ini kadang-kadang berjubahkan sama macam kita, berkupiah, berserban lebih hebat pada kita, tapi percakapan-percakapan mereka membawa kepada kesesatan. So tak boleh kita nak ambil persekitaran ini sebagai kita punya contoh teladan. Kita kena pastikan contoh kita hanya agama kita yang benar sahaja. Sebab hari ini macam-macam yang dunia pamerkan kepada kita supaya kita menjadi sebahagian daripada yang terikut-ikut. Baik itu tuan-tuan, bila Nabi sebut akhir zaman, anak dengan bini kita sampai kena tambat, kena ikat kerana takut terpengaruh dengan Yahudi ataupun terpengaruh dengan Dajjal, memang betul-betul berlaku dah pada hari ini. Kita tengok dalam TikTok, kita tengok dalam Facebook, anak-anak gadis-gadis kita kalau dulu ya payah nak nampak, hari ni senang-senang je kan, duk pakai baju Melayu, baju tidur kan, pakai budak sejuk, duk menari lagu Hindustan macam-macam. Lepas tu Nabi kata apa yang kalau perlu tambat, kalau perlu ikat, hari ni nak kepung anak-anak kita payah. Lepas tu hari ni kita tengok sampai ke hari ni orang masih lagi ikut dengan fashion. Yang tak ikut dengan fashion kita je orang lelaki, tak peduli dapatkan plekat selat. Orang perempuan sampai ke umur berapa pun duk kira nak tengok fashion lagi. Sebab apa? Dia kata Nabi terikut dengan budaya barat itu. Ini adalah isyarat akhir zaman yang Nabi SAW maklumkan
kepada kita. Jadi kita kena bersedialah untuk menghadapi dan pastikan keimanan kita, akidah kita kuat. Baik, dia kata sini ada yang menangis disebabkan putus cinta. Ada pula yang menangis kerana merasakan dunia yang terlalu asing dan tidak berlaku adil terhadapnya. Menangis kerana dunia, rasa dunia tak berlaku adil, menangis kerana putus cinta. Kan? Hari ini kita tengok macam-macam. Tambah tuan-tuan tengok drama tu, kau tengok drama Melayu pukul 7 tu. Kan? Sebab tu saya kalau nak buat kerja sekolah, nak online ke apa, online waktu pukul 7 hingga pukul 9. Sebab waktu tu online tak sibuk. Apa game mak-mak kita, bini-bini kita sibuk duk menghadap drama kan. Waktu tu lain sibuk. Lepas pada pukul 10 lagi, dia payah dia nak masuk lain balik. Kena tunggu pukul 2, pukul 3 pagi pula boleh masuk. Waktu tu tenang je. Senang je masuk lain. Saya buat tuan-tuan, waktu masa tak ada kuliah, malam saya free, pas maghrib saya buka. Oh, laju je masuk kan. Sebab apa? Waktu tu orang semua duk menghadap TV, tengok drama. Tambah drama hari ni pula tak ada kualiti langsung. Tuan-tuan tengoklah. Semua asal kaya mesti jahat. Kan? Dia bawa satu pemikiran, asal kaya mesti jahat. Asal kaya mesti curang, main perempuan. Asal ni polis mesti makan rasuah. Tengok drama tu. Langsung tak boleh memberi kepada kita satu benda atau pengajaran yang baik. Sebab tu ramai orang di luar terikut. Sikit-sikit nak beremosi, sikit-sikit nak beremosi. Semua jenis ikut drama tu. Jangan tengoklah kan. Kalau tengok, pilihlah yang baik-baik sikit. Tonton tengok tajuk macam-macam. Surat dari Tuhan kan. Apa lagi tu? Suami dari neraka. Suamiku icik sotong. Tak apa-apa dia tajuk kan. Saya kadang-kadang nak baca juga dia punya tu kan. Tak apa-apa punya, tak boleh pakai langsung kan. Baik tengok kita Piramli lagi syok kan. 10 kali tengok pun duk gelak lagi. Baik. Sedangkan sepatutnya kita alirkan air mata ialah masa mana kita nak menangis, pada saat menadah tangan ke hadrat Allah agar diampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tu sepatutnya tempat kita menangis. Berapa ramai orang yang menangis ketika berdoa, daripada dia menangis kerana putus cinta, kerana berlaku rasa tak adil tadi. Kita doa lah macam mana tuan-tuan, tak pernah pun kita rasa nak mengalir air mata. Sebab apa? Kita tak feel. Doa ialah, kebanyakan doa kita hafal. Bila kita hafal, sekadar di mulut je. Macam burung dia hafal Assalamualaikum. Marilah siapa pun, Cina ke India ke Bengali ke, doa Assalamualaikum itu kan. Tapi kalau kita feel dia, kita in karakter kata orang kan, kita masuk dalam dia doa tu, kita terasa. Macam contoh, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan hati kami kan. Ba'da iz hadaitana, selepas engkau beri hidayah kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Sebab itu kita kena memahami bukan sekadar memahami maksud je, tapi kita mendalami artinya, baru kita akan terasa dia punya doa tersebut. Waktu itulah air kita akan mengalir. Betul-betul yang dirahmati Allah, kalau kita pergi Mekah, tengok Kaabah, berapa ramai je yang menangis. Tak ramai yang menangis tengok Kaabah. Paling pakai dah tengok, lepas tu dah ambil telefon, dia selfie. Nak feel perasaan betapa orang kita yang berdosa ini, kita yang hina ini, kita yang banyak masalah ni pun tiba-tiba Allah hadirkan di tempat yang terbaik untuk kita dapat berdoa mengampunkan dosa kita. Kita tak ada perasaan itu. Tak kira lah bangun tengah malam ke, bangun bila ke, bila dia tak ada feel tu, dia takkan mengalirkan air mata. Sedangkan Nabi kata dua keadaan di mana mata kita takkan disentuh oleh api neraka, iaitu kita menangis kerana takutkan Allah, dan kita menangis kerana terkenangkan dosa-dosa kita. Tak ramai kita yang boleh buat macam tu. Kadang-kadang kita berdoa pun tak kisah, sebab kita tak ada perasaan. Lepas tu tuan-tuan, kita fahamilah doa kita. Kita rajinkanlah memahami apa yang kita nak minta kepada Allah Ta'ala. Sepatutnya kita mengenangkan, adakah kita ditempatkan di dalam syurga Allah atau sebaliknya kan. Kita kenangkan sekiranya hidup kita hari ini berakhir di dalam neraka, wal'iyyazubillah min zalik,
Kita bayangkan sekiranya hidup kita ini berakhir di dalam neraka, tempat kita di dalam neraka. Sebab kita tak ada jaminan, tuan-tuan, tak ada jaminan. Karena Nabi sebut ada orang buat amal ibadat sepanjang umur, buat baik, sejengkal lagi nak mati dia buat jahat, terus masuk neraka. Ada orang sepanjang umur buat jahat, sejengkal lagi nak mati dia buat baik, masuk syurga. So tak ada jaminan. Bila tak ada jaminan, maka kita kena sentiasa berjaga-jaga, kena sentiasa berhati-hati, supaya jaminan yang Allah bagi kat kita itu kekal. Lalu kita bila-bila rajin mari masjid, kita hadir rasa syukur, Allah pilih kita lagi. Bila kita rajin mendengar kuliah, kita rasa bersyukur, kerana Allah masih meruangkan masa lapang kita untuk kita mendengar kuliah-kuliah dan tazkirah. Jadi itu satu perasaan yang kita kena ada, supaya kita yakin Allah sentiasa memelihara kita di atas jalan yang benar. Sebab kita tak yakin. Kata Allahu Akbar, yang Turki punya tu, dia kata manusia ini selagi hidup, selagi itulah dia terdedah kepada penyelewengan atau terdedah kepada api neraka. Kita selagi hidup, selagi itulah kita terdedah. Tak ada confirmation, kecuali kita mati. Dah mati kita confirm mana satu tempat kita. Karena Allah Ta'ala tak ampunkan dosa orang yang telah mati. Allah ampunkan dosa semasa kita hidup. So bila kita mati, nasib kita lah. Kalau diampunkan masa kita hidup, selamat kita. Tak diampunkan, habis. So selagi lagi kita hidup ini, sentiasa kita terdedah untuk jatuh ke lembah kehinaan. Walaupun kita ni orang macam mana pun, kata ulama tu, dia kata walaupun seseorang yang jahat sekalipun, dia jahat sekalipun, hidup dia tetap terdedah kepada jatuh tempat yang lebih teruk lagi, apatah lagi kita yang baik ini. So tidak ada jaminan lah, tuan-tuan. Jadi kita kena banyak berdoa supaya Allah ampunkan dosa kita. Perkara inilah yang seharusnya kita saling ingati dan tangisi, supaya ia memberikan bekalan tenaga serta memberi semangat untuk kita memacukan melaksanakan tuntutan ibadah dan takwa terhadap Allah. Kan? Macam hari ni tuan-tuan tahu tak, ada orang saya tengok dalam Facebook, dia kata apa? Tak tahulah, dia tulis tu Melayu, yang tulis tu Melayu lah. Tak tahulah dia menyamar ke, saya wallahualam lah, saya pun tak cek latar belakang dia. Dia kata apa? Di mana Allah pada ketika ini, di saat Palestin diserang, doa dipanjatkan di hadapan Kaabah, di depan makam Rasulullah, di tempat-tempat mustajab doa, didoakan oleh semua ratusan ribuan jutaan manusia muslim, dipimpin oleh ulama-ulama yang terhebat. Dia kata, tapi di manakah Allah di saat Palestin, Gaza memerlukan bantuan? Nampak tuan-tuan soalan dia tu? Dia tak jawab. Tapi soalan itu kalau dapat kepada orang yang jenis iman dia lemah, dia kata betul juga kan. Hak doa ni bukan alang-alang tu, depan Kaabah, depan Hijr Ismail, depan makam Rasulullah, bawah pancur emas, tempat-tempat yang mustajab doa lah tu. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, kan? Dia tanya di mana Allah. Yang tulis akaun tu Melayu, tak tahulah Melayu ke Cina, saya tak tahulah. Tapi Melayu tu lah, kadang dia ni zaman sekarang dia menyamar pun boleh, dia sengaja nak provoke kita. Tapi nak cerita bahawa kalau benar-benar dia Muslim, dia boleh tanya soalan macam tu, kita bayangkan di mana iman dia, kan? Di mana iman dia? Dia boleh tanya macam mana, kenapa Allah tak bantu orang-orang Palestin yang ketika ini sangat-sangat memerlukan bantuan. Saya bayangkan tuan-tuan, dapat kat geng-geng yang liberal ni, yang fikiran dia mana-mana agama sama, yang akidah masih tak kuat, mesti dia akan berfikir, kalau Islam ini benar, kenapa tidak ada bantuan? Kan? Soalan ini selalu muncul bila berlaku isu, soalan ini muncul. Kalau Islam ini benar, kenapa tidak ada bantuan? Mana malaikat yang membantu? Mana burung ababil? Mana hijaratan min sijil? Mana? Dia kata. Sebab apa? Puak-puak karamita,
puak-puak Karamita pernah bertanya soalan yang sama ketika mereka curi Hajarul Aswad, buat balik ke Karamit di Iraq tanah tu, dia tembak ke langit, pom-pom-pom, dia kata, mana Tuhan yang menjaga Kaabah, dia kata, mana Tuhan yang menjaga Kaabah, kenapa tidak tolong bantu jaga rumahmu, dia kata. 22 tahun batu Hajarul Aswad tu tak ada di Kaabah. Orang tawaf tengok kosong, dia tutup dengan plastik. Ini sejarah. Puak-puak Syiah pernah buat macam tu. Jadi ramailah yang terpengaruh pada ketika itu, terutama orang yang mengutamakan akal. So bila isu ini timbul lagi sekali, timbul lagi soalan yang sama. Sebab tu saya katakan tadi, kalau kita nak tengok dengan persekitaran apa yang berlaku pada hari ini, habis akidah kita. Kalau kita pun sekali-sekali, iya juga kan, habis akidah kita. Hak tu lah yang sebenarnya dipertunggu. Hak tu saja tuan-tuan, daripada dulu, kini dan selama-lamanya mereka cemburu dekat kita orang Islam, bukan kerana kaya, bukan kerana kuasai dunia, tapi kerana akidah yang kita ada. Itulah yang terakhir yang mereka cuba cabut daripada dada kita. Kalau kita kata iya betul juga, dia lagi seronok, kerana kita telah mengiyakan apa yang mereka bangkitkan. Dia punya masuk dalam Facebook tu bukan seorang, berjuta-juta orang boleh baca. Yang peringkat kanak-kanak sampai peringkat orang dewasa semua boleh baca, dan mempunyai 1001 pemikiran yang berbeza-beza. Inilah saya kata serangan pemikiran tadi, sehingga hari ini orang akan tanya kepada kita. Tapi kita sebagai Muslim, kita tetap berpegang kepada Allah ada perancangan dia. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Walaupun kita kata Allah tak tolong sepenuhnya lagi Palestin, tapi Allah ada perancangan dia, ada jadual pengurusan dunia ini pada kekuasaan dia. Jadi kita serah pada Allah, karena Allah Maha membuat perancangan. Wallahu khairul makirin. Yang penting kita mengimani apa yang berlaku ini adalah di bawah kudrah dan iradah Allah Ta'ala. Itu jawapan kita kalau tanya isu ini. Tapi saya tak tahulah jawapan orang-orang yang lain, terutama mereka yang berada di bawah iman yang tahap laut ni, tahap rendah ni. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkara inilah yang seharusnya kita saling ingati dan tangisi, supaya ia memberikan bekalan tenaga serta memberikan semangat untuk kita memacukan laksana tuntutan ibadah dan takwa terhadap Allah. Kata pengarang kita, ingatlah sekiranya hidup kita berakhir di neraka, apa akan jadi kepada kita? Ingatlah di mana penghidupan kita yang terakhir. Macam saya katakan dulu tuan-tuan, kalau manusia lah yang paling malang sekali, kerana hidup kita tak akan berakhir, kita hanya berpindah saja. Tapi makhluk lain habis-habis. Kambing tak akan dibangkitkan lagi, dia masuk dalam kubur, masuk dalam perut kita, selesai kan. Kambing, lembu, dia masuk dalam perut kita, dah selesai tanggungjawab dia, habis. Tapi kita dah hidup, satu hal tanggungjawab, pi masuk dalam kubur, satu cerita lagi. Kalau duduk dalam kubur tu boleh rehat, okey lah, nak kena menjawab alam sana pula. Lepas tu dibangkitkan pula nanti hal ehwal di mahsyar pula. Lepas tu nak tentu pula duduk di syurga ke duduk di neraka. Jadi maknanya kehidupan kita ni mana pernah putus. Cuma Allah sediakan dunia ini supaya kita boleh berehat di negeri akhirat. Kalau kita tengok sekali imbas, memang tak pernah putus kehidupan kita. Kita hanya pindah alam je, bukan kata kita lenyap terus. Kita ingat kawan-kawan kita dalam kubur tu, seronok ke mereka tu kan? Kalau boleh bangkit daripada balik tu, ditanya lah, boleh pergi tanya kan, pergi kubur, pergi tanya nak balik lah, pakai tangan belakang nak balik belakang. Sebab duduk sana lagi teruk. Walaupun tak payah pergi kerja, tak payah nak sembahyang, tapi lagi teruk dengan soal jawab dengan malaikat. Jadi kalau pergi tanya mereka pun nak balik. Maknanya kehidupan kita itulah sampailah ke penghujungnya. Sekiranya syurga, alhamdulillah. Tapi kalau masuk neraka, Allahu Akbar. So dia kata membanyakkan ingatan macam tu supaya kita akan mendapat sedikit bekalan tenaga serta semangat untuk melaksanakan kehidupan di atas dunia ini, ibadah dan juga takwa. Macam Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata ke anak dia, berletihlah
berlelahlah kamu di atas dunia ini supaya kamu berehat selama-lamanya di alam barzakh. Kerana lelah di dunia ini bersifat sementara, tapi lelah di dalam barzakh bersifat selama-lamanya. Ialah kalau sudah dikubur tak lepas, masuk mahsyar pun tak lepas, dah tentu pergi ke neraka selama-lamanya lah tu. So dunia ni dia kata lelah sekejap je, mati habis, selesai tanggungjawab dia. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia baru balik pada berdakwah, tengah nak berehat, ada pula orang datang minta pertolongan, kan? Begitu juga dengan Umar bin Abdul Aziz, kisah dia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Azab yang paling ringan yang dihadapi oleh penghuni neraka ialah memakai terompah daripada api neraka. Ini siapa dapat, tuan-tuan? Ini yang didapati oleh Abu Lahab. Yang paling ringan. Abu Talib, pakcik Nabi. Azab yang paling ringan dihadapi oleh penghuni neraka ialah memakai terompah daripada api neraka. Nampak kecil saja ianya terompah daripada api, namun ketahuilah kesan sebenarnya hingga mendidih otak si pemakainya. Kesan dia, tuan-tuan, sehingga mendidih otak pemakainya. Inilah yang paling ringan yang kita dapat. Nauzubillah lah, kan? Cuma kalau masuk neraka, ini yang paling ringan. Siapa kena ni? Abu Talib. Sebab apa Abu Talib paling ringan? Dia banyak bantu Nabi. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia banyak bantu Nabi. Dia bantu Nabi itu kerana Nabi itu kena kaitan saudara dengan dia. Bukan kerana dia bantu Nabi ni sebab saja nak bantu, sebab kena kaitan anak ni lah, anak menakan dia. Dia bantu. Jadi dia bantu Nabi walaupun dia tak Islam, dia bantu Nabi kerana dia banyak bantu Nabi, itulah yang Allah ringankan azab dia. Tapi sebenarnya cuma takdir Allah lah. Dekat-dekat dia dah masuk Islam dah. Masa dia sakit tu, Nabi dah pergi jumpa dia, so mengucap je 2 kalimah syahadah, InsyaAllah selamat. Tapi dia pusing dekat Abu Jahal, dia pusing ke Abu Sufyan. Dia kata takkanlah nak tinggal agama nenek moyang, kan? Lama dah duk beramal agama tu, dekat-dekat nak mati tiba-tiba nak berubah. Tak jadi. Kalau kita fikir balik, kadang-kadang kehidupan kita macam tu. Kita dah lama dah buat perangai jadi takkan nak tinggal. Jadi kadang-kadang benda-benda itu akan menyebabkan kita tersangkut. Lepas tu kita kadang-kadang nak berubah, tersangkut dengan bini, tersangkut dengan suami, tersangkut dengan orang kampung, tersangkut sana sini, macam-macam sangkut. Padahal niat hati nak berubah. Macam orang tak pernah mari masjid, kan? Tak ingin nak mari masjid, tak ingin nak mari. Kadang-kadang dia mari sunyi-sunyi, dia malu orang nampak dia, orang kata, hai, ni lain macam ni, buang tabiat nak mati lah, tiba-tiba datang masjid ni. Dia banyak benda yang menyebabkan dia rasa malu. Abu Talib macam tu. Dia tengok ke Nabi, dia teringin mengucap la ilaha illallah. Tapi tengok ke Abu Lahab, Abu Sufyan, geng dia sama-sama dia kata tak jadi. Kehidupan kita macam ni, lebih kurang macam tu. Kadang-kadang kita nak pergi masjid, kawan Allah tunjuk baik pula, nak pergi masjid ni pasal apa? Ada kenduri bang, kan? Terus tak jadi kawan tu. Lepas tu nak berubah ni, dia tak boleh kira orang. Mari ya, kita kena letakkan satu tekad kalau nak berubah kepada ke arah kebaikan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya renungkanlah firman Allah, falyadhaku qalilan walyabku katsiran jazaan bima kanu yaksibun. Oleh itu, bolehlah mereka ketawa sedikit di dunia ini dan mereka akan menangis banyak di akhirat kelak sebagai balasan apa yang telah diusahakan. Ketawa banyak, menangis sedikit. Ketawa di dunia banyak, dia akan menangis di akhirat banyak. Kan? Sebagai usaha apa yang balasan apa yang telah mereka usahakan. Hari ini orang-orang kafir mentertawakan orang Islam. Hari ini Israel, kita tengok naik basikal budak-budak, ada tengok ada video tu, sambil duk gelak naik basikal budak-budak duk gelak. Mereka mentertawakan orang Islam. Tapi di akhirat mereka akan menangis banyak. Sebab tu kita di atas dunia kena banyak menangis. Menangis ini maknanya banyak berfikir, banyak menurut arahan-arahan agama. Bila arahan agama ni kita ikut, sebenarnya banyak benda yang tak boleh buat.
sijnun lil mu'minin. Dunia ini sijnun lil mu'minin. Jadi bila sijnun ataupun penjara, so banyak benda kita boleh buat. So bila kita ikut benar-benar agama, maka dunia ini macam penjara untuk kita. Kita tengok beza kan. Kadang-kadang saya pun geram. Ni contoh ni tuan-tuan. Kita boleh perhati dengan mata hati kita. Bila pembebasan tahanan berlaku, Israel bebas Palestin. Tuan-tuan tengok apa jadi. Patah kaki, patah tangan, muka herok, macam-macam dia buat. Bila Palestin bebas tahanan Israel, siap boleh buat anjing lagi. Kadang-kadang saya tengok, saya kata geram, saya kata payah dia orang baik ni lah. Sekali imbas kita lah. Tapi hakikatnya ada maksud tersirat dalam tu. Saya tengok yang Israel bebas tahanan Palestin, dia cerita balik macam mana ditelanjangkan, disimpan dalam bilik. Dia pun sampai last minute dia pun tak cerita dia pun kena bebas tu. Cuma dia kata kena panggil untuk siasatan. Lepas tu hak tu kena yang lelaki tu dia kata dipijak sampai patah tangan dia, tak ada rawatan 3 jam. Hak tu dibogilkan, disebat dengan kayu. Yang buat tu hak orang Islam yang kena buat tu, Allahu Akbar. Tapi mari sebelah rakyat Israel ni hak kena bebas dengan Palestin, dengan Hamas, sihat walafiat, segar bugar, boleh kilik anjing lagi naik atas kereta. Nampak tuan-tuan kan, kita nampak di situ perbezaan dia. Kadang-kadang kita tengok pun geram, geram tengok kan. Awak tak balung balik sama-sama biar sama-sama rasa. Tapi Islam dia ngajar kita macam tu. Maknanya dia punya halangan cukup tinggi, cukup banyak kalau kita mengamalkan Islam yang sebenar. Padahal boleh pun dia pun nak buat macam mana Israel buat kat Palestin. Boleh dia membunuhkan banduan apa semua, boleh. Tapi dia tak buat. Itulah Islam. Kita tengok pula naik geram. Kawan saya kata geram tu, dia kata tu, dia kata apa, payah jadi orang baik ni, tu tak boleh buat, ni tak boleh buat. Gitulah kan agama kita, dia ajar kita macam tu. Baik, barang siapa yang banyak menangis kerana takut mengenangkan dosa-dosa sewaktu hidup di dunia, maka Allah akan jadikan dirinya pada hari akhirat nanti dalam keadaan ketawa riang di dalam syurga Allah. Kan, dia banyak kesusahan di atas dunia ini, di negeri akhirat, di syurga nanti dia akan hidup dalam keadaan senang lenang. Itulah yang Allah sebut, wala tahsabannal ladzina qutiluna fi sabilillahi amwat bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Kita tengok hari ini pejuang-pejuang Hamas begitu payah, susah, macam-macam lah kerusakan mereka, kena bom, kena serang, cedera, macam-macam susah. Tapi bila mereka mati, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan yurzaqun, diberi rezeki. Atas dunia mereka susah, tapi bila mereka mati, mereka akan jadi orang yang hidup di sisi Tuhannya. Kita atas dunia senang, mati nanti wallahu ta'ala alam. Kita nak duduk dekat Tuhan kita dengan keadaan berseronok ke, ataupun jenuh menepih soalan daripada para malaikat. Dia tanya bab semayang pun jugalah Allah kantoi. Sebab apa? Semayang ini benda yang pertama. Waktu Nabi sebut dalam hadis dia, ar-ru'usul amri al-Islam wa imadu as-salah, dia kata. Nabi kata, kepala pokok pangkal segala amal ibadat adalah Islam. Maknanya nak diterima amal ibadat mesti orang Islam. Dan tiang kepada amal ibadat, tonggak amal ibadat adalah sembahyang. So kalau kita rajin sembahyang, insya-Allah amal ibadat kita lain akan diterima. Tapi kalau kita tak mau sembahyang, malas sembahyang kita tak ada kualiti. Kategori kita saya suka sebut, kategori pertama orang yang malas sembahyang. Dia sembahyang, okeylah, cukuplah sembahyang. Kemudian sembahyang, rajin sembahyang. Ada orang malas sembahyang, dia pergi kepada sembahyang 5 dia buat 3 atau buat 2. Kemudian rajin sembahyang 5 kepada 5, tapi kualiti kuantiti wallahu alam, Allah Taala yang mengetahui. Kategori kita kualiti sembahyang. Kita bukan lagi kuantiti. 5 kita tak pernah tinggal dah.
InsyaAllah sembahyang dah tepat dah tiap-tiap waktu. Awal waktu kita dah sembahyang. Sekarang ni kita kena jaga kualiti pula. Apa dia kualiti? Khashi'un, khusyuk. Yang Allah sebut qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Saya harap ini kategori kita, tuan-tuan. Kita bukan kategori sembahyang, rajin sembahyang, kena sembahyang, tapi kita adalah kategori yang menjaga kualiti sembahyang. Khusyuk. Khusyuk ni dengan penuh. Khusyuk ni terbagi banyaklah kata ulama. Khusyuk ni juga bermaksud kita mula awal waktu, kan? Awal-awal waktu kita dah mula sembahyang dah. Yang kedua, khusyuk juga termasuk rajin datang ke masjid. Yang ketiga, khusyuk juga bermaksud kita jaga tata cara solat. Kita angkat takbir tu sampai nak bagi salam, kita jaga sesungguhnya. Hati kita kawal, mata kita kawal, telinga kita kawal, pergerakan kita kawal. Itu khusyuk. Macam-macam lah dia punya. Kalau Imam Ghazali kata hadirkan hati kita, khusyuk. Bila kita khusyuk sembahyang, dia akan mari yang lain pula. Amanah, jujur, menunaikan janji dan sebagainya. Dan kita akan masuk pula kategori orang yang jaga pula sembahyang. Kerana khusyuk dah sebenarnya dapat, kita akan jaga. Last sekali kita akan masuk syurga yang dinamakan syurga Firdaus. So saya sebut kategori kita ni, tuan-tuan, marilah sama-sama kita jadikan sembahyang kita adalah sembahyang yang berkualiti. Kerana Nabi sebut imaduddin as-salah, tiang agama ini adalah sembahyang. Kerana ru'us, kepala kepada agama itu Islam, kita dah ada, syahadah kita dah ada, cuma kita kena kawal sembahyang kita. Dan kita kategori orang yang menjaga kualiti sembahyang. Macam mengaji kita juga. Ada orang mengaji ya, dia tak tahu apa, sampai habis wallahu a'lam sallallahu alaihi habis. Tapi kita kalau boleh kategori tadabbur dengan tafahum, kita memahami erti ngaji yang kita baca, Al-Quran yang kita baca. Ada kategori-kategori lah, barulah kita akan dapat yang disebutkan sebagai khashi'in dalam kehidupan kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita akan sambung pengajian kita pada perjumpaan akan datang, insya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda. Kita akan ambil itu daripada hadis Nabi itu. Di dalam syurga dan daripada, ambil sini dah, daripada sini. InsyaAllah pada perjumpaan kita pada minggu kedua, kita akan sambung masih lagi berkaitan dengan peringatan untuk mereka yang masih hidup supaya tidak termasuk ke dalam neraka Allah. InsyaAllah. Jadi setakat itulah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita dan jadikan ilmu ini sebagai yang bermanfaat kepada kita di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Maaf sebarang kekurangan dan kesilapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin khususan min wilayatil Gaza. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin wal mujahidin minal mustad'afin al mazlumin fi kulli makan wa fi kulli zaman ala aduwika a'da'aka a'da'ad-din minal yahud wan nasara wa walahum ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam.